Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan membicarakan masalah hati, yakni yang berkaitan dengan penyakit hati. Penyakit hati yang paling besar ialah keraguan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama wajib diperhatikan oleh setiap manusia, yakni setiap daripada kita mensucikan hati daripada perasaan syak dan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, perasaan syak dan keraguan terhadap Rasulnya dan hari akhirat. Itulah penyakit hati yang paling besar sekali, yang akan menyebabkan kebinasaan manusia di hari akhirat kelak. Penyakit yang paling besar yang menimpa atas sebuah hati ialah berasa ragu dengan agama Allah, ragu dengan Rasul dan ragu dengan hari akhirat. Penyakit ini kalau seandainya ada pada diri seseorang, tuan-tuan, maka hendaklah dia merawat dengan kadar yang segera dan tidak boleh dia biarkan begitu saja. Penyakit ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dengan penyakit kecil manis pun kita tak biarkan, tuan-tuan, itu bau kecil manis. Paling-paling tinggi kecil manis, kerak kaki je, tuan-tuan. Kerak kaki, kerak tangan, itu bau kecil manis. Tu kata-kata mudarat, bahaya ni kecil manis. Kolesterol ni bahaya. Paling bahaya, risiko mudarat penyakit zahir ni, tuan-tuan, paling tinggi dia mati setakat tu. Tak? Habis tak lagi tu. Bila habis tak lagi dia mati. Itu zahir, penyakit zahir. Adapun penyakit batin, dia setakat mati, tuan-tuan. Dia tak mati. Penyakit batin dia tak mati. Maksudnya apabila kita mati, tubuh kita ni mati, roh tak mati, tuan-tuan. Tubuh kita mati, tapi roh tak mati sampai bila-bila, tuan-tuan. Jadi akan masuk neraka ni, tuan-tuan. Kalau kita katakan dengan sakit kecil manis tadi, kecil manis paling tinggi kerak kaki, ataupun pergi lebih lagi mati. Tapi kalau penyakit hati, tuan-tuan, masuk neraka tak nak keluar dah, tuan-tuan. Itu bahaya. Sebab tu kena perhatikan hati kita masing-masing. Adakah ada penyakit ragu dan tak yakin kita dengan Allah, tak yakin kita dengan agama, tak yakin kita dengan Rasul, tak yakin kita dengan hari akhirat. Inilah penyakit yang paling besar sekali, tuan-tuan, yang melibatkan hati. Sebab syak dan keraguan itu mengandung bahaya yang sangat berat, terutama ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi kalau kita biarkan penyakit ini duduk bersama-sama dengan kita, tuan-tuan, yang paling bahaya sekali ialah ketika kita berada di ambang sakaratul maut. Maksudnya kemungkinan besar orang yang mengandungi masalah ini, orang yang ada penyakit ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, apa maksud su'ul khatimah? Su'ul khatimah ni maksudnya mati dalam keadaan bukan di atas agama Islam. Itu su'ul khatimah. Sebab tu kita minta doa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah.
Tak, kita minta doa tu. Itu diambang sakaratul maut. Kalau di sakaratul maut tu kita lupa, tergelincir akidah kita disebabkan masa kita hidup sihat-sihat ni kita tak jaga hati kita tak rawat dia, dah tahu dah dia ada penyakit, kita biarkan juga, maka yang paling bahaya masa sakaratul maut, boleh jadi kemungkinan besar orang macam ni tuan-tuan, dia akan mati di atas agama lain selain daripada agama Islam, na'udzubillah, yang akan mengheret kepada su'ul khatimah, yakni kesudahan yang buruk. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita darinya. Syak dan keraguan serupa ini kerap kali melingkari sebahagian daripada manusia. Maka barang siapa yang merasakan dalam hatinya sesuatu seperti ini, hendaklah dia tidak berdiam diri serta memendamkan perasaan ini di dalam hatinya sepanjang masa, sehingga apabila mati kelak, jadilah dia sebagai seorang yang ragu. Yang wajib dilakukan adalah berusaha untuk menghapuskan syak dan keraguan ini daripada hatinya dan menolak segala tentangannya seupaya kemampuannya. Maksudnya kita kena tolak sungguh-sungguh lah. Kalau kita kata ada dalam hati kita ni perasaan syak dan ragu dengan Tuhan, ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, duk rasa kita lagi hebat daripada Allah, maksudnya kena berubat, kena cari penawar, kena pergi jumpa tok guru, kena pergi ngaji, kena cuci semula hati kita tadi. Cuci semula tu maksudnya ialah kita kena bertaubat semula kepada Allah, sehinggalah hati kita itu kembali yakin semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman hari ini tuan-tuan, ramai orang yang bercakap dengan tidak berdasarkan kepada keyakinan, duduk syok di atas kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma syok. Dia kata kalaulah seandainya orang Islam ni tidak sokong kita tuan-tuan, maka sampai ke bila pun kita tidak akan menang. Dengar orang cakap gitu. Orang cakap gitu tuan-tuan, itu menunjukkan hati dia tak yakin. Dia tak yakin dengan perjuangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duduk arak kepada orang bukan Islam lagi tuan-tuan. Memang kita duduk dalam negara demokrasi, kita tahulah undi itu sama saja. Undi orang Islam dengan undi orang bukan Islam, dan kita berusaha untuk mendapatkan undi mereka. Tetapi kita di sebalik itu kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh nak berserah kepada usaha kita semata-mata. Hak tawakal tu tawakal lah, usaha tu usaha. Tawakal kena tawakal tuan-tuan. Jangan duduk bergantung kepada usaha kita. Tu orang tawakal kepada Allah, tu belum masuk bab meninggalkan usaha lagi. Kita usaha dah tuan-tuan, tapi tawakal tetap tawakal. Dan orang yang bertawakal, dia tidak memandang kepada usaha dia, walaupun dia berusaha. Tak, kita usaha nak berjaya tuan-tuan, dan kita pun usaha sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kita berjaya. Jadi kejayaan kita tadi bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia tidak pandang kepada usaha dia. Dia pandang kepada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita ni tidak jadi sombong, barulah kita ni tidak jadi riak, barulah kita ni tidak jadi punah. Sebab apa? Sebab segala-galanya kita pandang ataupun kita menyandarkan kepada Allah, bukan menyandarkan kepada usaha kita, walaupun kita disuruh berusaha. Jadi usaha tu tuan-tuan, itu dibangsakan kepada kita. Maksudnya memang kita kena usaha. Adapun berhasil ataupun tidak, apa yang kita usahakan itu bukan daripada kita, itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Tuhan suruh kepada kita, kamu buat kerja saja. Buat kerja, merancang, buat planning, usaha, itu saja. Adapun berhasil ataupun tidak, itu bukan kerja kamu dah, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contoh kita diminta supaya ngaji. Ngaji je kerja kita ya tuan-tuan. Nak jadi alim tu bukan kerja kita dah. Cuma biasanya orang ngaji tu Tuhan bagi ya tuan-tuan. Sebab usaha dia bersungguh-sungguh, dia nak ngaji betul-betul, maka Tuhan bagilah ilmu kepada dia. Dah. Biasanya gitu. Tapi walaupun gitu, tak boleh kita nak kata kita ni alim dengan sebab kita kuat ngaji. Ngaji tu ngaji, tapi alim tak alim tu Tuhan bagi. Kalau Tuhan tak bagi, ngaji kuat macam mana sekalipun tak alim juga. Ramai kan kita tengok orang yang ngaji duk pondok 30 tahun. Bukan kata dia tak reti tuan-tuan, tapi tak alim orang panggil. Tidak alim, tidak jadi tok guru. Tok guru ngaji 10 tahun ya boleh buka pondok. Dia 30 tahun duk pondok tak jadi tok guru lagi tuan-tuan. Kalau kita katakan berdasarkan kepada usaha semata-mata, patutnya dia lebih alim daripada tok guru lagi. Tak? Lebih alim daripada tok guru lagi sebab tok guru 10 tahun yang ngaji. Dia 30 duduk bawah dagu tok guru. Tak alim juga tuan-tuan. Patutnya dia lebih daripada tu. Ini menunjukkan bahawa ilmu tu bab lain, ngaji tu bab lain tuan-tuan. Ngaji dibahasakan kepada usaha, betul? Ilmu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang-kadang Tuhan bagi ilmu kepada orang tanpa ngaji pada juga tuan-tuan. Dia tak ngaji sikit-sikit ya tuan-tuan. Tapi nak bahas dengan dia tuan-tuan, nak bincang bab ilmu, dia lebih alim daripada orang yang ngaji tuan-tuan. Nah, ini orang panggil anugerah. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita kena tawakal. Bila kita buat usaha sesuatu perkara, tak kiralah dalam bab ilmu ke, dalam bab cari rezeki ke, dalam bab parti politik, dalam perjuangan ke, kita usaha saja tuan-tuan. Kita usaha, kita rancang dengan segala kudrat yang ada pada kita tuan-tuan. Lepas tu kita pun serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata menang, andai kata tak menang, berhasil ataupun tidak berhasil, jangan sekali-kali pandang kepada usaha tadi. Hendaklah pandang kepada Allah. Allah yang memberikan kemenangan. Jadi setengah daripada orang dia kata apa? Kalaulah orang bukan Islam tak sokong kita tuan-tuan, maka sampai bila pun kita tidak akan menang. Redha Allah tidak cukup untuk mendapatkan sebuah kuasa, dia kata. Tu ayat dia tu. Siapa yang bercakap begitu tuan-tuan, itu adalah orang yang pernah berada bersama-sama dengan kita dulu tuan-tuan. Dia dah cakap. Masa duduk dengan kita dulu tak nak cakap gini tuan-tuan. Tapi bila dia keluar dia bercakap gini. Nampak semakin hari keyakinan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin berkurang dah tuan-tuan. Yang ini dia hanya memandang kepada usaha semata-mata. Bila pandang kepada usaha, maka dia boleh jual prinsip. Yang penting nak menang saja. Prinsip tak ada tak apa, tergadah habis prinsip dia. Yang penting menang tuan-tuan. Dia nak menang yang apa ni tuan-tuan. Dia kira nak menang, dia tak kira dah tergadah agama pun tak apa, asal kau menang. Bukan sampai tu tuan-tuan, kita bukan nak menang saja, kita nak menang, kita nak bawa prinsip kita. Bukan nak menang saja. Kalau menang duduk bawah perintah orang lain, Islam bukan duduk atas, tak ada guna juga tuan-tuan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi kita nak meninggikan Islam itu dengan kuasa. Kita nak kuasa, sebab tu kita berjuang. Bila kita ada kuasa, kita boleh buat Islam. Tapi kalau seandainya kita menang, Islam duduk bawah juga tuan-tuan, maka tak ada guna menang. Kita sekarang ni diberi kuasa, contoh, diberi kuasa, tapi tak boleh buat juga Islam tuan-tuan. Bahkan Islam lebih teruk daripada ada sekarang ni, maka tak ada guna juga tuan-tuan. Tak ada guna. Baik, usaha sama kita katakan. Ni ada kumpulan kita baru ni kan, usaha sama dah. Kita tengok di Penang, apa yang berlaku hari ni di Penang tuan-tuan. Di Gua Eng kan dia sabit kesalahan sekarang ni. Di Gua Eng dia dengan Pakatan Harapan, kata-kata tak, PKA, PAN dengan DAP. Tuan-tuan ingat DAP nak bagi ke orang Melayu Perintah Penang tuan-tuan.
Hari ni dia buat, kita baca, ada dah ura-ura dia guain nak buat pilihan raya baru, pilihan raya negeri. Sekarang ni dia jumpa dengan PKA semua sekali nak buat pilihan raya baru, tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan fikir sebab apa? Sedangkan lama lagi pilihan raya, tapi nak buat dah sekarang ni, tuan-tuan. Sebab dia tak akan bagi kepada orang Melayu memerintah Penang, tuan-tuan. Tak kira daripada parti mana-mana pun. Dia kan kerjasama dengan PKA, dia kerjasama dengan PAN. Sekarang ni Ling Guaeng menteri, ketua menteri Pulau Pinang, tuan-tuan. Nampak? Ketua menteri Pulau Pinang. Dan dia disabitkan kes seumpama Khitoyo dulu. Kes dia tu sama 100% dengan Khitoyo. Kes beli rumah murah, tuan-tuan. Khitoyo pun sabit kesalahan, kena hukuman jatuh, tuan-tuan. Dia pun sama juga, kes yang sama, tuan-tuan. Jadi kemungkinan besar dia akan kena juga, tuan-tuan. Bila dia kena, tuan-tuan, berarti jawatan dia tak ada. Betul? Jawatan dia tak ada kalau dia kena. Sabit kesalahan memang dia akan jatuh. Terpecah habis. Menteri besar, ketua menteri dia jatuh, terpecah MP dia, ahli parlimen dia akan cepat. Semua jawatan kerajaan dia akan jatuh. Kalau sabit, tuan-tuan. Baik, kalau anda kata benda ni berlaku, tengok DAP. Tuan-tuan tengok bacaan politik DAP. Sekarang ni timbalan ketua menteri siapa dia? Tidak daripada PKA, orang Melayu, tuan-tuan. Maksudnya kes ni kalau kata dia kena, akan naik siapa dia? Timbalan dia, tuan-tuan. Timbalan tu siapa? Melayu, tuan-tuan. Baik, sebelum Melayu naik, dia nak buat pilihan raya dulu, tuan-tuan. Nampak politik? Ini kau kerjasama, tuan-tuan. Maksudnya tidak akan biarkan semudah itu, tuan-tuan, untuk bagi Pulau Pinang ketua menteri dia kepada orang lain. Dia rela buat pilihan raya lain, tuan-tuan. Tu bacaan politik, tuan-tuan. Dia rela buat pilihan raya baru. Padahal dia kata apa salah dia seorang masuk dalam, tuan-tuan. Orang lain ramai lagi, tak perlu pilihan raya. Tapi oleh kerana kuasa, dia tak akan bagi kepada orang Melayu jadi ketua menteri, dia rela buat pilihan raya baru, tuan-tuan. Bayangkan. Lepas tu kalau macam ni keadaan dia, kalau kita benar sekalipun, tuan-tuan, agak-agak Islam boleh naik ke tak? Jom fikir. Boleh naik ke tak Islam kita ni, tuan-tuan, kalau benar duduk sekali dengan dia, tuan-tuan? Lebih teruk daripada ada sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita benar sekali dengan dia, tuan-tuan. Tu bacaan politik kena sidik, tuan-tuan. Dan ni duk bercakap apa? Dia bercakap, dia kata, kalau tak dapat sokongan Melayu, dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala saja, kita tidak akan menang. Cuma kita nak tanya, kalau menang, apa akan jadi dengan nasib Islam? Itu saja, tuan-tuan. Kalau menang pun Islam semakin jatuh, lebih teruk lagi. Tak ada guna juga, tuan-tuan. Ada guna? Ada guna. Baik duk macam sekarang ni, sekurang-kurang sekarang ni kita bebas juga, tuan-tuan. Boleh mengajar, boleh pergi ceramah mana-mana, tak ada gangguan. Sekurang-kurang, tuan-tuan. Kalau menang sekali dengan dia, belum tentu lagi, tuan-tuan. Dia akan buat lebih berat pada ni lagi. Mungkin. Itu bacaan politik, tuan-tuan. Jadi orang yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan Allah, dia tidak memandang kepada usaha. Usaha tu usaha, tetapi alhasil kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Teruk kita nak tengok hari ni saya baca berita hari ni, ada dah huru-huru dia pergi jumpa dengan PKA nak buat pilihan raya negeri, tuan-tuan. Nak buat pilihan raya negeri dia. Tuan-tuan. Sebelum dia kata, maksudnya kalau kata sabit kesalahan, dia kena, tuan-tuan. Kalau tak buat pilihan raya negeri, mungkin timbalan dia akan ganti. Tak, timbalan dia akan ganti. Jadi nak selamatkan timbalan dia sekarang ni, orang Melayu, tuan-tuan. Tak kira daripada PKA pun, kira orang Melayu, tuan-tuan. Tak, dia tak akan bagi, tuan-tuan. Dia rela buat pilihan raya lain lagi daripada orang Melayu. Padahalnya PKA tu sama-sama dengan dia dah, tuan-tuan.
Bukan daripada daripada faham, dia tak bagi daripada awal lagi. Ada daripada fikir ada. Maksud dia tak percaya juga ke fikir tuan-tuan. Fikir pun dia tak percaya juga. Tu politik tuan-tuan. Kena baca molek. Baik, min a'zami amradil qulubi al-kibri wal khiyala'i. Jadi sebahagian daripada penyakit hati yang terbesar selepas daripada ragu kepada Allah, ragu kepada agama, ialah perasaan sombong. Takabur, al-kibru maksudnya sombong. Ni pun penyakit hati juga tuan-tuan. Kalau ada penyakit hati sombong tuan-tuan, kena fikir buahlah. Kena fikir buah. Jangan ada, kita kena tawaduk, jangan ada perasaan sombong. Di antara penyakit-penyakit hati yang berbahaya dan sifatnya yang membinasakan lagi ialah sombong, yang biasanya hanya disifati oleh syaitan yang terkutuk. Jadi sifat-sifat sombong ni tuan-tuan adalah sifat syaitan dan sifat iblis. Tak layak sifat sombong ini duduk pada manusia seumpama kita. Kalau kita menyandang sifat sombong dalam hati tuan-tuan, rasa kita lebih daripada orang, maka kita telah menyandang salah satu daripada sifat iblis. Di mana dengan sifat sombong inilah berasa lebih, berasa hebat daripada orang lain inilah, maka iblis dimurka Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Sampai sekarang dia tak nak bertaubat kepada Allah. Iblis tak akan bertaubat kepada Allah sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia sombong. Bahkan dia sanggup masuk neraka lagi tuan-tuan. Padahal dia tahu dah neraka ni macam mana. Kita manusia, kita tak tahu neraka macam mana. Kita tak tahu syurga macam mana. Cuma kita kata syurga ni tempat nikmat, neraka ni tempat azab. Sekadar tu saja. Kita tak rasa lagi, tak tengok lagi macam mana syurga, macam mana neraka dah. Iblis ni duduk dalam syurga dah, dan neraka pun dia tengok dah macam mana. Tapi dia sanggup tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab takabur dia tadi, maka dia sanggup masuk neraka. Dia sanggup tinggalkan syurga tuan-tuan. Biarlah tinggal tempat elok pun tak apa. Sebab apa? Sebab sombong tuan-tuan. Macam kita bergaduh. Kita katakan kalau kita anak orang kaya kan, anak orang kaya, kita gaduh dengan ayah kita sebab apa? Sebab sifat sombong. Ni ada, kita tak nak beralah. Tak boleh nak beralah dengan ayah kita tuan-tuan. Ayah kita kata kamu buatlah sekian. Kalau mau ikut aku bagi belakang kereta, rumah kereta, benda apa aku bagi semua dah. Ayah dia kata. Dah dia tak ikut, dia kata. Sikit silap sikit ya tuan-tuan. Dia tak nak ngalah dengan ayah dia. Ayah dia kata tak apa, kalau macam tu kan buat hal sendiri, cari makan sendiri, tak sambil harta aku tuan-tuan. Dia yang pernah duduk rumah mewah ayah dia, naik kereta mewah ayah dia tuan-tuan, kerana sifat sombong tadi, tak boleh nak ikut ayah dia, dia rela hidup susah tuan-tuan. Nampak tak? Dia rela lari daripada rumah banglo hidup mewah, hidup susah tuan-tuan. Sama dengan iblis tadi. Iblis syaitan pun sama juga. Padahal dia dulu duduk dalam syurga dah tuan-tuan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam wujud tuan-tuan, kat iblis tu lama dah wujud kan. Duduk dalam syurga dah, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia sombong satu penyakit sombong ada dalam diri dia, dia tak terima kehadiran Adam alaihissalam tuan-tuan. Khalaqahu min tin. Dijadikan Adam itu daripada tanah. Wa khalaqani min nar, dan dijadikan aku daripada api. Jadi mengikut perkiraan dia, api dengan tanah ni mulia api lagi tuan-tuan. Mulia api lagi daripada tanah. Jadi tak boleh terima tuan-tuan. Tak boleh terima penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam tuan-tuan. Jadi walaupun dia duduk dalam syurga dah, dan dia tahu azab neraka ni macam mana, kerana sifat sombong tadi dia rela tinggal syurga tuan-tuan. Iblis, syaitan, rela tinggal syurga, rela masuk neraka tuan-tuan. Orang sombong yang menyandang sifat iblis ni pun sama juga tuan-tuan. Dia sanggup tolak Islam tuan-tuan, walaupun kita kata kat Islam tak ada lah agama yang paling indah sekali,
agama kedamaian, agama kemakmuran, agama yang menjalinkan hubungan, yang memberikan ketenangan kepada hati manusia yang beriman. Tak, dia tolak juga tuan-tuan. Sebab apa tolak? Sebab sombong tadi. Sebab sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ikhlas, tentang iblis. Yang terkutuk ini ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk daripada golongan orang-orang kafir. Orang yang menyombongkan diri sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana telah dinyatakan di dalam firman-Nya yang berbunyi, maksud sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu al-mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Angkuh, maksud dia sama juga tuan-tuan. Sombong, angkuh, congkak dan suka membanggakan diri adalah sifat-sifat orang yang takabur. Sedang orang seperti ini hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, demikianlah Allah mengunci hati-hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi kalau kita ada sifat sombong, sifat takabur, sifat rasa kita ni lebih daripada orang, yang paling kita takut sekali ni ayat ni. Ayat ni Tuhan sebut Allah sendiri yang akan mengunci hati mereka. Mengunci ni maksud apa? Maksudnya Tuhan tu tutup. Bila kata hati kita Tuhan tutup tuan-tuan, maka habis kira-kira lah. Orang tua kata habis kira-kira kalaulah hati kita dikunci Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tertutup artinya hati yang tidak akan mampu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk ni daripada Allah juga. Jadi Tuhan boleh bagi hidayah ni kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kita tuan-tuan alhamdulillah, hari ni kita katakan Tuhan bagi hidayah kepada kita dah. Tapi janganlah kita ingat hidayah ni boleh kekal sampai bila-bila kepada kita. Tak. Tuhan boleh tarik balik hidayah dia. Ramai orang yang pada awalnya baik, akhir sekali lerak tuan-tuan. Baik, akhir sekali berpaling tak ada. Tak. Jadi musuh. Dulu dia sama-sama kuat berjuang, tapi sekarang ni dah jadi musuh. Tuhan balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai hati, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia, sabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami ala dinika, di atas agama kamu, wa ala ta'atika, dan di atas taat kepada kamu. Jadi kalau kita kata kita baik sekarang ni dah duduk dalam kebaikan, maka kena minta lah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan kekalkan sifat baik kita tadi. Baik, semalam ada ustaz menceramah tuan-tuan bab ikhlas. Kita memberikan sumbangan ikhlas kepada orang tuan-tuan. Ikhlas ni tuan-tuan, bila kita bagi sesuatu kepada orang, kita kena ikhlas. Ikhlas bukan hanya ketika kita bagi. Bila kita bagi, ikhlas tu kita kena simpan sampai kita mati tuan-tuan. Kalau kita katakan kita bagi sumbangan kepada masjid, masa kita bagi tu ikhlas dah. Tapi 10 tahun, 20 tahun lagi dia berubah hati kita. Hati kita berubah jadi tak ikhlas. Batal habis tuan-tuan pahala sedekah kita tuan-tuan. Walaupun 20 tahun dah. Contoh kata gini, kita buat masjid. Tak. Kita nak orang sebut nama kita. Betul tak? Orang nak orang sebut nama kita. Terbatas. Bila contohnya gini, masa kita bagi dulu, kita ikhlas dah, tak ada pun niat. Dia orang kita tak ada niat. Bila kita tak ada niat, orang pun sebutlah ni Datuk ni bagi banyak 100,000. Jadi duk sebut dah. Jadi kita pun tak ada rasa gapo dah. Kita kata niat ikhlas tak salah dah. Jadi masjid ni lama, 20 tahun, 30 tahun. Masuk tahun yang ke-30 tu kita kata tak. Jadi generasi muda
Tak tahu siapa yang buat masjid ni. Betul tak? Generasi lain dah sekarang. Tapi dia ada lagi. Tuan masjid tu ada lagi. Jadi orang sembahyang dengan dia memang tahulah duit masjid ni adalah daripada orang ni. Sekian. Tapi budak-budak orang baru ni tak kenal tuan. Dia tak tahu pun duit siapa dia yang buat masjid ni. Lepas 30 tahun dia pergi sebut pula tuan-tuan. Masjid ni aku buat ni. Dia cerita ke budak-budak tuan. Nak suruh budak-budak ni tahu bahawa dia yang buat masjid. Orang tua tak apa, memang orang tua tahu. Hak sembahyang dengan dia tu memang tahulah. Jadi budak-budak baru ni memang tak tahu. Jadi dia pergi sebut gitu tuan-tuan. 2-3 patah perkataan dia sebut bahawa masjid ni dia yang buat tuan-tuan. Terbatal habis pahala tuan-tuan. Pahala duk jalan selama 30 tahun dah. Start daripada mula dia bagi bina-binaan, jalan sebab tu ikhlas. Dia ikhlas masa tu kan. Bila masuk tahun yang ke-30, hati dia tu berubah. Maksudnya dia nak juga biar orang kenal dia ni penyumbang besar di dalam membina masjid ini. Akhir sekali bila dia sebut saja begitu, aku yang buat masjid ni. Dulu tak? Maka terbatal habis pahala tuan-tuan. Terbatal. Yang main-main terbatal. Apatah lagi kalau kita iklankan derma kita tuan-tuan. Jadi sebenarnya iklan tu tidak jadi masalah. Boleh kita nak iklan. Kalau hati kita betul-betul kuat, bolehlah. Untuk sebagai contoh orang lain boleh ikut cara kita dah. Kalau kita boleh bagi derma banyak, minta-minta orang lain pun sama seperti kita juga. Maksudnya bagi dorongan kepada orang lain, itu tak ada masalah. Tapi kalau hati kita tak berapa kuat tuan-tuan, jangan tebal, jangan main-main. Tulis nama besar di iklan tu, penyumbang RM1,000 nama sekian. Masa tengok lalu tu berasa lega hati kita sebab nama kita ada atas. Bila terpadam saja berasa tak sedap. Pasal apa nama aku tak ada? Ada. Banyak. Tulis orang minta derma kan, dia bagi RM1,000, buat keluar RM1,000 dalam poket dia RM1,000. Tapi tulis nama saya nombor 1 atas kali dia tu. Lepas tu macam mana tu nak kira tu? Nak kira mana tuan-tuan? Tulis nombor 1. Dia bukan kata tulis nama hamba Allah. Tak. Tulis nama dia dengan buh nombor telefon lagi tuan-tuan. Tepi tu. Penyumbang yang pertama RM1,000. Orang lain RM10,000 senyap-senyap, tak ada apa-apa. Dia RM1,000 tu heboh. Mari hari ni tengok nama dia ada lega, rajin dia mari surah. Tengok nama dia tu, dia baca nama dia di papan kenyataan tu, rasa lega. Tiba-tiba dah senarai nama tu banyak, nak bagi lalu kepada orang lain pula dah, nak masuk nama orang lain dah. Lalu pun padan nama dia. Padan nama dia pergi tengok tak ada, tak mari terus dia surah tu tuan-tuan. Patut ikhlas ke buat kerja macam tu? Ikhlas ke tak ikhlas buat kerja macam tu? Segala amalan perbuatan kita ni tuan-tuan, kalau tidak ikhlas, tak jadi amal ibadat. Maksudnya Tuhan tak terima. Tak kira lah sama ada sembahyang, sama ada puasa, zakat, haji, sedekah, segala kebaikan yang kita buat, kalau tidak ikhlas Tuhan tak terima. Mungkin hidup dia senang di dunia tuan-tuan, tapi nak ambil pahala di akhirat tu tak boleh. Kita katakan orang kafir. Orang kafir kalau suka baik ke orang, Tuhan balas tuan-tuan. Tapi di dunia, bukan balas di akhirat. Akhirat memang tak nak ambil apa dah. Tapi kehidupan dia di dunia ni Tuhan bagi. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Islam, kita cerita dah. Dia ni India dah, kita kata India Hindu. Tapi dia suka buat baik. Buat baik untuk agama dia, bukan baik untuk agama Islam dah, agama dia. Dia selalu dapat projek besar-besar tuan-tuan. Apa amalan dia setiap minggu? Setiap minggu tuan-tuan dia akan pergi ke gereja pula, ke kuih dia kan. Dia akan infak harta dia. Infak kepada gereja, kepada kuih dia tuan-tuan. Atas nama agama, dia percaya benda dia baik ni Tuhan akan balas tuan-tuan. Dia buat baik Tuhan akan, memang Tuhan balas sungguh tuan-tuan. Jadi dia selalu dapat projek. Bila dapat nak tender projek besar, dia akan bagi duit dia di kuih. Kalau kita bagi di masjid, dia buka Islam. Jadi Tuhan balas kebaikan yang dia buat tu, konon-kononnya Tuhan balas sungguh. Balas di dunia. Akhirat tak ada tuan-tuan, sebab dia buka Islam. Akhirat tak ada. Amalan orang buka Islam ni tuan-tuan, pada hari akhirat
Dia ibarat seperti kasarabin. Sarabin ni maksudnya fata morgana. Fata morgana ni kalau kita duduk di pada pasir tu, tengah matahari diri, tengah panas tu. Nah, tengah-tengah panas kita nampak macam ada air tu. Daripada jauh kita tengok macam ada air, padahal tak ada pun air. Jadi orang kafir macam tu akhirat nanti. Dia nampak amalan dia tu, nampak, tapi dia pergi nak ambil talih. Memang tak ada. Sebab benda tu tak ada. Tak jadi amalan. Amalan kita orang Islam pun sama juga tuan-tuan. Kalau tak ikhlas memang Tuhan tak terima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kita melainkan amalan yang kita buat tu hanya semata-mata kerana Allah, kerana agama. Barulah Tuhan terima. Jadi kalau amalan kita katakan hak kita 30 tahun dulu kita buat, tiba-tiba kita hari ni kita tak mari ikhlas, terbalik hati kita jadi tak ikhlas, jadi terbatas mula tuan-tuan. Sebab tu kita minta doa ayat tadi kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkanlah hatiku di atas nama agama Allah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kan. Kalau bab hati kan Nabi sebut, hati kita ni bolak-balik dia lebih cepat daripada air yang sedang mendidih. Kita tengok air mendidih tu macam mana tuan-tuan. Dia menggelegak kan. Dak, hati kita lebih cepat daripada tu lagi gerak tuan-tuan. Nah, sebab tu jangan yakin sangat. Jangan yakin sangat. Aku tak apa dah, duduk atas landas saya betul dah. Orang lain sesat lah aku dak, jangan tuan-tuan. Kita kena tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang aku terima ni adalah daripada Allah, bukannya daripada usaha aku semata-mata dak. Sebab Tuhan pilih aku ni. Tuhan pilih aku. Kalau kita tengok orang sesat sekalipun, kita tidak akan kata kepada dia tuan-tuan. Macam mana dia sesat, kita sedih atas kesesatan dia. Tetapi kita sendiri pun jangan duk yakin sangat tuan-tuan. Jangan duk yakin sangat kata hidayah ni akan kekal sampai bila-bila dengan kita. Tak tuan-tuan, tak. Hati manusia ni boleh berubah bila-bila masa. Kalau hati tak berubah tuan-tuan, tak ada orang cerai atas muka bumi ni tuan-tuan. Sebab hati tak berubah dak. Pasal apa yang jadi perceraian tu? Penuh fail di mahkamah tuan. Sebab apa? Sebab hati sudah berubah tuan-tuan. Sebab hati sudah berubah. Kalau hati tak berubah, tak cerai tuan-tuan. Tak. Sebab hati sudah berubah lah tuan-tuan. Tuhan boleh ubah hati kita. Elok-elok dulu duduk saya isi kita, tiba-tiba jumpa orang lain berubah. Berubah. Padahal dia jadi cerai berat tuan-tuan. Ada. Kalau hati ni jenis tak berubah, tak ada berlaku perceraian. Tak ada orang murtad dan tak ada orang yang mati su'ul khatimah tuan-tuan. Betul? Orang Islam, kita kata orang Islam, orang beriman, tak ada yang mati su'ul khatimah kalaulah seandainya hati ni tidak berubah. Sebab tu pekerjaan yang paling besar sekali yang kita nak jaga ialah jaga hati. Hati ni kena jaga besar. Lebih besar daripada kita ambil berat tentang fizikal kita. Macam fizikal kita tadi, kita katakan fizikal kita tadi kecil maning, kau darah tinggi, paling-paling tidak dia kerak kaki je tuan-tuan. Tak. Ni tak lagi kerak kaki, borok kaki dia kerak tu je. Tapi kalau hati tuan-tuan, sekali dia tergelincir dan kita mati kadang tak sempat bertaubat, bukan kerak kaki, neraka tu selama-lamanya tuan-tuan. Ada ubat neraka selama-lama? Tak ada ubat tuan-tuan. Tak ada ubat. Maka pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni sentiasa mendapat hidayah, redha Allah Subhanahu wa taala. Saya highlightkan perkataan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sekarang ni ada dah orang cuba bercakap seumpama redha Allah tu tak penting tuan-tuan. Dia ingatkan redha Allah ni tak penting. Hak penting yang benar saja. Benar saja. Redha Tuhan, redha Tuhan tak redha tu bab lain. Sebab dia pernah kata tuan-tuan. Dia kata redha Allah saja tak cukup untuk benar tuan-tuan. Kita orang Islam tuan-tuan, tak benar pun tak apa asal Tuhan redha, tidak gitu. Kalau benar Tuhan tak redha, apa beza? Tak ada guna juga tuan-tuan. Tak.
Contoh kita katakan, kalau bukan bahasa politik, bahasa rumah tangga. Kita kata bahasa rumah tangga, ekonomi keluarga. Tak kaya pun tak apalah tuan-tuan. Asalkan kita hidup dalam keadaan diredai oleh Allah. Tu cara orang beriman cakap tak? Orang beriman cakap, dia kata tak kaya tak apa, asalkan kita betul dengan Tuhan. Tak? Tak kaya tak apa, asalkan kita ni betul dengan Tuhan. Kita ni duduk dalam barakah, kita duduk dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bahasa yang sepatutnya kita guna. Bukannya kita guna redha saja tak cukup kalau makan payah. Kalah ayat tu ayat tu. Ayat dia tu kalah. Kalau orang tak ada iman tu ada dia cakap apa? Dia kata setakat redha Allah saja tak cukup, dia kata. Kalau nak makan payah. Lain kata beza tu cakap tak. Redha Tuhan saja tak cukup. Kalau dah hidup nak makan payah, duk mengemis depan tangga rumah orang, susah hidup, dia kata. Takkan nak makan redha. Tu lain tu bahasa tu. Itu bahasa dia. Ini lah bahasa. Kiah pergi ke politik pun ayat tu je tuan-tuan. Kalau kita nak dengar, nak baca bahasa itu, dia kata apa? Redha saja tidak akan memberi kemenangan. Tu dia nak menang. Biarlah menang tanpa redha Allah pun tak apa, asalkan menang. Ini orang panggil bahasa. Bahasa orang beriman dengan bahasa orang yang tidak beriman tu lain. Kalau semata-mata nak menang tuan-tuan, Nabi-Nabi gadan dah prinsip dia tuan-tuan. Tidak semua Nabi-Nabi diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Hanya beberapa orang Nabi saja yang Tuhan bagi kemenangan. Nabi kita sepah berjuang Tuhan bagi kemenangan. Nabi Sulaiman memang kemenangan, boleh meretah tuan-tuan. Nabi-Nabi lain siapa mati kena bunuh semua sekali tuan-tuan. Tak, Nabi-Nabi lain. Kalau kita mai ayat tadi tuan-tuan, maksud Nabi kena tinggalkan prinsip dia. Untuk apa? Untuk dapatkan sokongan daripada orang luar tuan-tuan. Nak beretah kan? Kita nak beretah kan? Biarlah gadaikan sikit prinsip ni tuan-tuan. Tujuan apa? Nak dapat kemenangan, sokongan daripada orang bukan Islam tuan-tuan. Jadi sekadar itulah saja tuan-tuan untuk kuliah yang pertama selepas daripada hari raya tuan-tuan. Jadi muk raya lagi tak lama-lama tuan-tuan. Ya muk raya lagi ni. Dia muk topak tak habis lagi tuan-tuan. Tahu? Ada lagi je topak. Topak. Kalau bedil topak tak ada. Bedil topak tak, mercung ketupak tuan-tuan. Mercung ketupak ni kalau kita beli sebelah Malaysia, beli golok remodok tuan-tuan. Dia punya bunyi dia tu kan. Kalau pasal sini tuan-tuan polis mari biasa. Macam bondoh bunyi. Kena tangan putus. Pandai dia buat. Dia buku macam ketupak. Panggil beli ketupak. Dia buku macam ketupak, tapi dia punya kuat, dia punya letupan dia tu memang kuat. Bedil ketupak dia panggil. Wallahu alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ceramah disampaikan bahagia Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada apa yang disampaikan, dan juga kita sampaikan juga kepada saudara kita yang tak ada dalam majlis ini, insya-Allah. Saya bagi pihak jemaah muslimin muslimat mengucapkan banyak terima kasih kepada bahagia Ustaz. Mudah-mudahan kita jumpa lagi Ustaz di kuliah-kuliah yang akan datang, insya-Allah. Sudahi majlis ini, wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terima kasih. سني لنا سني فضل الشيء بارك الله.